Okey, kita berjumpa lagi untuk kelas hari ini. Okey, so hari ini kita nak tengok bab 1 tingkatan 4. Okey, so kita nak ulang kaji bersama-sama. Okey, hari ini kita akan tengok tema 1 asas fizik bab 1. Okey, so dalam tema 1, okey, tajuk tingkatan 4. Okey, kita akan tengok bab 1 pengukuran. Okey, dalam bab 1 pengukuran, okey, kita ada 2 subtopik, okey, iaitu kuantiti fizik dan penyiasatan saintifik. Okey, tapi pada hari ini cikgu hanya akan fokus pada satu subtopik sahaja dahulu. Okey, so kita tengok dulu apa standard kandungan dan standard pembelajaran yang ada dalam subtopik ini. Okey, untuk standard kandungan 1.0 kandungan iaitu pengukuran. Okey, so standard pembelajarannya okey pada akhir video ini, so cikgu harap murid boleh menerangkan apa itu kuantiti fizik. Okey, so kita tengok pengukuran. Okey, so sebelum tu kita kena tahu apa itu pengukuran. Siapa nak jalankan pengukuran? Kenapa kita perlu belajar pengukuran? Okey, bila kita nak guna pengukuran? Dan bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk membuat pengukuran? Okey, so kita tengok yang pertama, apa itu pengukuran? Okey, so pengukuran ni adalah satu kaedah untuk menentukan nilai kuantiti fizik. Okey, kenapa kita belajar pengukuran ni? Okey, sebab kita nak mengukur saiz sesuatu objek ataupun macam masa eksperimen kan, kita ada nak tengok, nak ukur sesuatu. So kita kena tahu pengukuran. Okey, so siapa yang akan terlibat dalam pengukuran ni? Okey, so siapa saja yang perlukan maklumat tentang saiz ataupun ukuran sesuatu objek. Okey. So kalau kata macam kita sebagai seorang pelajar, kamu seorang pelajar yang nak belajar tentang pengukuran, okey, so bila kamu nak tahu nak guna pengukuran, okey, so semasa kamu menjalankan eksperimen ataupun kalau masa sekarang pun bila kita berada bukan di sekolah pun, masa kita nak ukur saiz sesuatu objek, so kita kena guna pengukuran. Okey, so bagaimana sebenarnya cara untuk membuat pengukuran? Okey, so kamu boleh tengok cikgu dah ada buat catatan dekat sini. Okey, so kita perlu ada objek untuk diukur. Okey, kemudian kamu juga perlu ada alat untuk mengukur. Okey, so ingat kita ada dua, iaitu objek dan alat. Okey, kalau kita tak ada objek, kita tak boleh nak ukur. Okey. Okey, so kita tengok yang pertama, kita tengok kuantiti fizik. Okey, apa maksud kuantiti fizik? Okey, so kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Okey, so dalam SPM, kalau soalan ada tanya apa kuantiti fizik, apa maksud kuantiti fizik? Okey, so kamu jawab saja kuantiti yang boleh diukur. Okey, so kalau kuantiti yang tak boleh diukur tu apa? Itu bukan kuantiti fizik. So kalau dia tanya berkaitan kuantiti fizik saja, dia mesti boleh diukur. Okey, so contohnya kamu boleh tengok dekat skrin di atas. Okey, so kita ada sebatang pensel. Okey, so pensel itu adalah objeknya. Okey, dan kita mesti ada alat untuk mengukur. So kita nak ukur panjang pensel tersebut, maka kita gunakan pembaris meter. Okey, so contohnya dekat sini cikgu buat. Okey, panjang pensel tersebut ialah 8.8 cm. Okey, jadi dekat sini yang manakah kuantiti fiziknya? Okey, so panjang itu kita sebut dia ialah kuantiti fizik. Okey. Magnitude nilai ni apa? Okey, dia diwakili oleh nombor tersebutlah, ukuran tersebut. Kita kata panjang pensel itu 8.8 cm, maka magnitude-nya adalah 8.8. Okey, kemudian di belakang sekali kita ada cm. Apa itu cm? Okey, so cm ialah unit. Okey, so bila kita nak menyatakan sesuatu kuantiti fizik, okey, yang kita dah ukur, kita mesti ada kuantiti fizik, iaitu gabungan antara magnitude dengan unit. Okey. So
So seterusnya kita tengok contoh kedua. Okey, ini adalah 1 jam randik. Okey, jam ini adalah jam analog. Okey, jam analog ni maksudnya kamu kena kenal pasti apa bacaan setiap skala terkecil dalam jam tersebut. Okey, so kita boleh tengok setiap skala terkecil itu diwakili oleh nilai 1, 2, 3 dan seterusnya sehingga satu pusingan jam itu ialah 60 saat. Okey, so contohnya dekat sini kita tengok pada jarum yang ditunjukkan oleh jam randik ini. Okey, masanya adalah 10 saat. Okey, so 10 saat. So ingat tadi mengikut contoh yang sebelum ni, kuantiti fiziknya ialah masa, magnitudenya ialah 10, manakala saat itu adalah unitnya. Okey. Alright, kita ke contoh yang ketiga. Okey, ini juga merupakan jam randik, tetapi ini kita panggil dia jam randik digital. Okey, beza tadi analog kamu tak nampak nilai dia, kamu cuma kena perhatikan jarumnya. Okey, tapi kalau yang ni kamu dah dapat nilainya sendiri dalam paparan skrin jam tersebut. Okey, so kita tengok jam ni dia ada tulis masa dia 23 minit, 11 saat dan 53 dekat jam tersebut kamu boleh tengok 23 minit 11 saat. Okey, so kita boleh tulis masa ini adalah kuantiti fiziknya 23 minit. Okey, 23 tu ialah magnitude, minit ialah unit bagi 23, manakala 11 kat belakang tu ialah saat. Okey, 11 ialah magnitudenya dan unitnya adalah saat. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, ini apa? Okey, ini adalah termometer. Okey, ini adalah termometer yang ni bukan termometer digital yang kamu nampak macam kita tengok sekarang pasar raya banyak kan? Okey, so yang ni kamu kena tengok jarum merah tu tunjuk bacaan dekat mana. Okey, so kamu boleh tengok jarum tu ada pada 37 darjah Celsius. So suhu adalah kuantiti fizik. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Magnitudenya adalah 37, manakala darjah Celsiusnya adalah unitnya. Okey, so ini contoh termometer klinik, termometer makmal. Okey, so kamu kena baca sendiri nilai yang terdapat pada senggatan-senggatan tersebut. Okey, tapi pada masa sekarang kita semua pakai duk guna termometer infrared. Okey, so ini adalah termometer infrared. Okey, kita boleh tengok dekat skrin tu apabila kita letakkan termometer tersebut pada suatu kawasan yang mempunyai haba, biasa kita letak dekat dahi kita ke. Okey, so kita akan dapat bacaan dekat skrin. Okey, so bacaan dekat skrin tu tunjuk 36.7 darjah Celsius. Okey, so kita boleh tengok suhu tu ialah kuantiti fizik. Okey, 36.7 tu ialah dia punya magnitude. Okey, betul. Okey, dan darjah Celsius itu adalah unit bagi suhu. Okey. Alright, so seterusnya kita tengok. Okey, so ini adalah contoh-contoh lain lah. Okey, yang untuk kita kata bila kita tengok sesuatu objek itu, kita ada benda yang kita nak tahu. Ukuran dia apa? Okey, so contohnya ini adalah gunung Everest. Okey, gunung Everest. So kita bila kita tengok gunung Everest, kita nak tahu berapakah tinggi gunung Everest. Okey, so kita tanya juga berapakah suhu di gunung Everest. Okey, so dekat sini kuantiti fizik yang terlibatnya adalah tinggi dan suhu. So magnitude macam mana kita nak dapat? Okey, so kalau kita nak dapatkan magnitude, kita kena ada alat pengukuran. So alat pengukuran tinggi ni biasanya guna kalau yang ukuran pendek-pendek kita guna pembaris meter. Okey, so bila yang melibatkan ketinggian yang sangat tinggi ni, kita gunakan alat pengukuran panjang yang berbeza lah. Okey, sama juga dengan suhu. Suhu menggunakan termometer. Okey, so kalau kata seterusnya macam contoh sekarang ni. Okey, gambar dekat skrin kamu boleh tengok
Okey, kita ada bumi. Okey, dekat jauh sana kita boleh nampak bulan. Okey, so kita tertanya-tanya, berapakah jarak dari bumi ke bulan? Okey, so apakah kuantiti fizik yang terlibat dalam gambar ini? Okey, kuantiti fiziknya ialah jarak. Okey, so berapakah magnitudenya? Okey, so yang tu kamu akan tengok dalam bab 3 nanti. Okey. Okey, dan unitnya biasa kita akan pakai meter, kilometer, macam itulah. Okey. Okey, seterusnya, gambar seterusnya cikgu kongsikan, sebuah lori membawa muatan kayu balak yang banyak. Okey, so bila kita tengok pada gambar tersebut, kamu boleh tengok berapakah jumlah jisim kayu balak. Okey, so kita tahu lori itu sedang bergerak. So, berapakah kelajuan lori tersebut? Okey, so kuantiti fizik yang terlibat adalah jisim dan kelajuan. Okey, so jisim biasanya kita gunakan unit kilogram. Okey, kemudian kelajuan pula kita boleh kata kilometer per jam. Okey, so unit ini cikgu tak cerita lagi unit SI ke, unit biasa ke, tak. Okey, tetapi kamu dah belajar tentang unit bagi kuantiti asas sebenarnya masa di tingkatan 1. Okey, so nanti kita akan tengok dalam video seterusnya tentang unit SI dan kuantiti asas. Okey, so kita tengok gambar seterusnya. Okey, so ini adalah gambar pemandangan daripada atas puncak gunung berapi. Okey, yang sedang meletuskan letusan lava. Okey, so berapakah suhu lava? Okey, so macam mana kita nak check? Kita tahu kuantiti fiziknya ialah suhu. So apa kita tahu tadi, kalau kita nak buat pengukuran kita kena ada objek. Okey, objeknya ialah itulah cecair lava tu. Okey, dan alat yang kita nak guna untuk ukur kuantiti fizik tersebut, kalau nak ukur suhu kita guna termometer. Okey, so dia tak boleh guna termometer biasa yang kita tengok tadilah. Okey, ada termometer khas untuk mengukur suhu dekat gunung berapi. Okey, so kita recall balik. Okey, so kamu dapat, cikgu harap kamu dah dapat. Okey, kita tengok kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Itu sahaja dia punya keyword. Okey, so kita tengok sedikit latihan sebelum kita tamatkan video ini. Okey, so latihan ini cikgu buat clone daripada buku teks. So kamu boleh rujuk buku teks fizik tingkatan 4 pada muka surat 9. Okey, so soalan yang pertama. Okey, so rajah menunjukkan Cikgu Faiz sedang membuat satu pengukuran terhadap Suzy. Okey, so kita boleh tengok Cikgu Faiz cakap, dia ukur, dia letak kayu atas kepala Suzy, kemudian dia ukur, dia cakap 1.48 meter. Okey, so soalannya, nyatakan kuantiti fizik yang diukur. Okey, Cikgu Faiz ukur apa? Cikgu Faiz ukur ketinggian Suzy. Okey, so nyatakan kuantiti fizik. Kuantiti fiziknya ialah tinggi. Okey, so kita ke soalan B. Soalan B dia tanya, apakah unit asas, simbol unit, magnitude kuantiti fizik dan simbol kuantiti fizik yang diukur dalam situasi dirajah? Okey, so kita ada 1, 2, 3, 4 jawapan yang kita perlu tulis. Okey, jawapan yang pertama kena tulis apa unit asas tu yang ada dekat gambar tersebut. Okey, kemudian apa simbol unit itu? Kemudian apa magnitudenya dan apa simbol kuantiti fizik yang diukur dalam rajah tu? Okey, so kita tengok jawapannya. Okey, so yang pertama kita nak tengok kuantiti fizik. So kita tahu tadi kuantiti fiziknya adalah tinggi. So simbolnya kita gunakan H. Okey, so simbol ni tak terhad Okey, untuk tinggi kadang-kadang kita boleh guna T. Okey, kita guna H. Terpulang huruf apa kamu nak guna pun boleh, tetapi kebiasaannya kita macam ikut penggunaan perkataan dalam bahasa Inggeris, iaitu tinggi kita tahu ialah height. So kita pilih huruf H. Okey, so yang kedua kita nak tengok magnitude dia apa. Okey, so kamu kena ingat magnitude adalah nilai. Okey, so nilai
1.48. Okey. Apa pula meter? Meter adalah unit asas. Okey, so unit asas ni kita boleh tulis nama penuh dia meter, M-E-T-E-R, ataupun kamu nak gunakan simbol. Okey, so simbol kita guna M. Okey, so kita dah menjawablah soalan dalam buku teks tadi. Okey, so okey, so kamu kena ingat, okey, tips dia, kuantiti fizik ini bukan unit. Kuantiti fizik ialah apa benda yang kamu nak ukur. Unit pula ukuran, okey, unit bagi ukuran yang kamu ukur tadi. Tinggi kuantiti fizik, unit dia meter. Okey, so kena ingat yang ni sebab yang ni selalu murid careless dalam peperiksaan. Okey, so sebelum cikgu akhiri cikgu punya video hari ini, okey, cikgu nak tinggalkan kamu dengan satu gambar ini. Okey, so ini adalah alat untuk mengukur masa. Okey, tetapi bagaimana kamu nak ukur masa dengan alat ini? Okey, so kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey.